Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سورة آل عمران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. Muslimin, muslimat, khususan pengerusi serta ahli jatan kuasa Masjid Al-Muttaqin. Tuan Imam yang mengepalai solat maghrib pada malam ini, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapa-bapa, tak lupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah Allah. Juga kita terus berdoa agar diri kita serta ahli keluarga kita mendapat jaminan keselamatan dan keamanan bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pertemuan malam ini setelah ditangguh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberi peluang untuk bertemu sekali lagi. Kita dahulukanlah pertemuan yang setelah sekian lama tidak bertemu ini dengan ucapan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, saya terus mengingatkan diri saya yang dhaif ini. Marilah sama-sama kita hadir dengan membetulkan niat, tiada sebab lain, tetapi semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, setiap amalan akan dilihat apa niat yang ada dalam hati masing-masing. Kenapa hadir ke masjid beramai-ramai? Alhamdulillah, SOP telah membenarkan ruang masjid seluas yang ada untuk hadir solat berjemaah. Kalau begitu, jawapannya belum cukup. Kenapa hadir solat ke masjid berjemaah? Alhamdulillah, SOP telah membenar seluas masjid dan surau. Maka saya hadir kerana Allah. Itulah dia sifat niat. Mesti akhir kerana Allah. Maka malam ini kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Du'at Anil Fahsya'i wal Munkar, tulisan Asy-Syaikh Muhammad Jibril At-Tibyan, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu yang bertajuk Mengenali Lebih 90 Perintah dan Larangan Allah di dalam Al-Quran. Di dalam kitab ini Asy-Syaikh Muhammad Jibril menyenaraikan bab pertama, senarai perintah. Bab kedua, senarai larangan. Berapa perintah Allah dalam Al-Quran? Ada 47 perintah. Berapa larangan? Tegahan, jangan dicuba walaupun sekali. Ada 51 larangan dan tegahan yang diberi oleh Allah kepada kita. Maka wajar kita mengetahui dan mentaatinya. Kuliah kita yang terakhir telah menamatkan senarai larangan yang ketujuh. Ya. Jadi malam ini kita berpindah daripada senarai larangan kepada senarai perintah. Maka perintah malam ini kita akan mula bab yang baru, iaitu bab yang ke-8 muka surat 137. Apakah perintah Allah kepada kita yang ke-8 yang disenaraikan oleh Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan? Memakan makanan yang halal dan baik. Ini perintah Allah.
Bukan kita makan makanan halal ni sebab JAKIM suruh. Kita kena cari lambang halal sebab ada, telah disebut oleh pihak berwajib makan yang ada logo halal. Bukan itu sebab. Kita cari makanan halal di mana-mana saja kita berada. Itu sebahagian daripada perlaksanaan mematuhi perintah Allah kepada kita. Maka tanpa membuang masa, mari kita mulakan perbincangan bab yang ke-8, perintah Allah yang ke-8, memakan makanan yang halal dan baik. Tajuk kecil, pemakanan yang seimbang. Baik. Rasulullah SAW pernah menceritakan mengenai seorang lelaki yang jauh perjalanannya. Maka saya bacakan hadis ini dalam matan bahasa Arab. Dalam kitab tuan-tuan dia terus bagi terjemah. Jadi nak rasa kelazatan tu, bagi saya kena baca juga matan hadis ini dalam bahasa Arab. Rasulullah SAW menceritakan, "Summa zakara rajulu yutilu safara, ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Ya Rabbi, wa mat'amahu haramu, wa mashrabahu haramu, wa malbasuhu haramu, wa uzzi bil haram. Fa anna yastajabu lahu." Rawahul Muslim. Rasulullah menceritakan kepada kita dalam sepotong hadis. Sebenarnya hadis ni kalau kita semak, dia duduk di hujung. Di atas tu ada lagi. Ada lagi matan hadis tu, ada satu lagi berita. Tapi kita baca apa yang ada dalam kitab. Di hujung hadis itu Rasulullah menceritakan, "Summa zakara rajulu yutilu safara." Ada seorang lelaki dalam jauh perjalanannya, ashghasa aghbaru, kusut masai rambutnya, lagi berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama', dia angkat tangannya untuk berdoa. Lalu lelaki yang dalam perjalanan jauh, kusut masai, dia mengangkat tangan, dia mulakan dengan ucapan, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Maka Rasulullah pun menyebut, angkat tangan minta kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Tapi sedangkan wa mat'amahu, makanannya haram, wa mashrabahu, malabis, pakaian sumber haram, wa mashrabuhu, minuman, minuman, wa malbasuhu, pakaian, malabis, haram, wa uzzi bil harami, dan dibekalkan bahan-bahan yang haram. Fa anna yastajabu lahu, maka bagaimana doanya hendak diperkenankan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi muqaddimah ini telah kita nampak dengan jelas. Rasulullah mengingatkan kita sebelum kita nak memohon, iza sa'ala fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Nabi kata bila nak memohon, mohon pada Allah. Bila nak minta tolong, fasta'in billahi, minta tolong hanya kepada Allah. Betul. Angkat tangan doa. Tapi sebelum nak berdoa, kamu nak pastikan doa kamu didengar, dimakbulkan, pastikan from the top to the bottom. Jasad, makanan semua halal. Jangan kata makanan je, pakaian pun. Yang dimaksudkan di sini, pastikan pakaian kita ini daripada hasil rezeki yang halal. Kena jaga semua. Nak pergi masjid, mestilah kenderaan kita itu kenderaan yang datang daripada sumber yang halal. Serba-serbi, selipar, semua. Macam mana nak makbul doa? Sambung.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyeru kita. Kenapa kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, thayyibat, yakni yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 172. Maka orang-orang yang menjaga pemakanan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Halalan thayyibah, bukan sekadar halal tetapi yang baik. Bukan makanan yang namanya instant food. Banyak ada pakar-pakar kata instant food ni memang ada dapat logo halal, tapi dia ada side effect. Dia ada banyak kandungan yang boleh mudaratkan. Ya, ini pun kita ambil kira. Muka surat yang berikutnya 138. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwas syaitan, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang sangat nyata bagi kamu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Di mana-mana kita berada, di negara asing, bukan makanan ruji kita, laisa muskilah, tak ada masalah. Kalau pergi ke negara Arab, dia bagi banyak roti. Turki, roti. Pergi ke negara Sin, China, satu ketika lah pergi ke Xinjiang, mi, makanlah. Tapi tugas kita halalan thayyibah, yang halal. Jadi kita bukan bersifat perkauman. Kita tidak pernah memilih siapa, bangsa mana yang masak. Selagi dia boleh menjamin keselamatan dari sudut halal, silakan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati sekalian, cuba tengok apakah pengertian dua ayat dalam surah Al-Baqarah tentang halal ini. Menurut Asy-Syaikh Muhammad Jibril At-Tibyan, halal artinya boleh. Jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang, pada dasarnya adalah halal dimakan kecuali apabila nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram kerana memberi mudarat bagi kehidupan manusia seperti racun, barang-barang yang menjijikkan dan sebagainya. Tuan-tuan, dalam perenggan yang pertama ni, ingin saya memberi satu istilah ya, yang ada dalam ilmu Islam. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Itu istilah fiqh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal bagi setiap sesuatu adalah harus. Ini dasar pertama yang ditetapkan oleh Islam, ialah asal sesuatu yang diciptakan oleh Allah
biar apa pun jua barangan atau manfaat, asalnya halal. Halal. Dan boleh dipakai. Jika tiada yang mengharamkannya yang terdapat dalam dalil nas yang sahih. Kalau selagi tak jumpa ada nas dalil yang mengatakan dia haram, al-aslu fil asya'i al-ibaha. Kita pegang yang ini. Asal setiap sesuatu itu adalah harus. Kalau jumpa dalil yang mengatakan dia haram dan nampak jelas, kita tinggalkan. Kalau ragu-ragu, dia dah masuk bab syubhah. Bila syubhah ni, baru kita pegang balik satu lagi hadis Nabi, al-halalun tayyibah wal haramu tayyibah wa bainahuma, antara halal dan haram duduk tengah-tengah syubhah. Yang ini lebih baik kita tinggalkan. Itu asal dia. Jadi kata perenggan yang kita bacakan tadi, makanan semuanya boleh dimakan, sumber tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Kita telah pun mengingatkan di kita semua dalam ayat Al-Quran jelas menyenaraikan makanan atau jenis-jenis perkara yang haram dimakan. Antaranya walahmul khinzir, lahmun, daging khinzir, binatang-binatang yang halal tak disembelih dengan nama Allah, darah, ini semua jelas disebut oleh Al-Quran. Itu dalil tak boleh makan. Jadi jangan persoalkan kenapa haram. Kata Syekh Majibril, Islam membenar dan menghalalkan, semuanya ada sebab, musabab. Jadi kita dah membaca banyak artikel bila Allah sebut walahmul khinzir, daging khinzir tak boleh makan. Akhirnya kajian saintifik telah pun mengeluarkan banyak pandangan. Saya dah bacakan pada tuan-tuan bila kita sentuh bab ini, apa pandangan Dr. Zakir Naik, seorang doktor perubatan. Boleh semak. Dr. Zakir Naik seorang doktor. Dia telah mengupas apa yang ada dalam kandungan daging khinzir itu. Kajian telah dibuat. Jadi benar. Yang telah diharamkan itu, Allah selamatkan kita daripada kemudaratan. Perenggan yang berikutnya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang minyak sanin, keju dan kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis ni riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Jadi tuan-tuan, ini asas ilmu kena ada. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat disimpulkan bahawa jenis-jenis makanan yang halal ialah, pertama, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Kadang-kadang orang yang masak tu Muslim, kan? Saya sendiri tengok yang jual burger ni, kita nak tolong, kita nak beli, bukan kita peminat burger pun, tapi kesian. Dalam zaman ni kita kena bantu. Semua pekedai-pekedai, jurujual runcit tepi jalan ni beli, tuan-tuan. Kita nak makan, nak makan satu bab, nak tolong. Bila kita tengok cara dia buat persiapan tu, pertama, basuhan. Mazhab Syafi'i paling ketat dalam bab kebersihan. Basuh makanan mesti air lalu. Itu kita Syafi'i, jangan sembang mazhab lain. Mazhab lain sebab tuan-tuan tengok kedai mamak, dia boleh rendam pinggan, basuh 3 kali celup je. Itu fiqh dia. Betul? Kedai mamak tu tuan-tuan, dia basuh sekali, dia celup 3 kali. Memang dalam mazhab Hambali, Hanafi betul, itu dibenarkan. Tapi kita Syafi'i ni hormat sikit lah pandangan kita. Tengok anak-anak kita macam mana dia mengaji dulu. Basuhan dia, itulah dia basuh tangan dia, air takung tu. Itulah dia rendam salad dia, bawang dia.
Macam mana kita nak selera lah? Bukan kita rasa sedap tak sedap. Penyediaan dia. Kebersihan. Sambil-sambil nunggu pelanggan. Saya tengok sendiri. Isap rokok. Bila pelanggan datang, letak rokok tepi. Tangan tu. Main sapu kat seluar lah. Lepas tu terus ambil roti, potong. Ish. Jadi, kita mesti ambil satu pendekatan lah. Saya pun macam mana saya fikir nak tolong anak-anak kita. Kalau kita tak beli, siapa nak beli? Sebab itu kebersihan ni penting. Yang kedua, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kesimpulan ayat Quran dan hadis tadi, boleh kita makan makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun dop kita tak suka, di Taiping ada satu orang ustaz dah mula mengembangkan perniagaan dop. Ada. Boleh, nanti saya cari nombornya, siapa peminat dop boleh. Tahu dop? Dop tu lebih kurang macam biawak, tapi dia duduk di padang pasir. Ini yang didiamkan oleh Rasulullah. Bagi contoh, ketika duduk di padang pasir, para sahabat tangkap dop, semelih, siat, masak. Rasulullah lalu. Rasulullah tanya, masak apa? Dop. Nabi diam ya. Nanti dah siap, kami hidangkan dekat engkau wahai Rasulullah. Nabi kata tak mau. Jadi Nabi selera dia tak boleh terima dop, tapi dia tidak mengharamkan. Baik. Jadi apa yang didiamkan, makan. 3. Semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesihatan jasmani dan tidak merosakkan akal, moral dan akidah. Ya. Jadi makanan dan perkara-perkara yang boleh memudaratkan, kita kena tinggalkan. Macam vape. Vape mudarat ada, macam rokok lah. Jadi tuan-tuan, saya sekali lagi mengingatkan tuan-tuan, rokok tinggalkan. Sebab fatwa kebangsaan telah pun keluar. At-tadhin mamnu' fil Islam. At-tadhin, merokok, mamnu' dilarang fil Islam, dalam Islam. Jadi ada mudarat. Jadi boleh tengok balik kupasan Menteri Agama. Satu ketika dia menjadi mufti, dia menulis, membuat teguran bagaimana orang-orang yang membaca Al-Quran, bagaimana orang yang mulutnya menyeru orang lain datang ke masjid, iaitu tukang azan, bagaimana orang yang mengepalai orang lain menjadi imam di hadapan, waktu yang sama bibirnya diletakkan benda yang telah diharamkan. Fikir baik-baik ya. Kita ada baca Quran, doa. Lepas tu buah benda haram kat bibir. Macam mana nak makbul? Itu bukan saya sebut tu, itu Dr. Zul Bakri, mufti wilayah masa dia jadi mufti. Kalau tuan-tuan tengok Tok Guni Aziz punya ceramah lagi keras. Orang ambil dia punya ceramah dia tu ni, Dr. Basit yang pernah datang ke masjid tuan-tuan ni. Dr. Basit dia ambil satu plot ceramah Tok Guru, hantam orang yang serokok ni. Kopiah tercongok di kepala, mulut letak rokok macam lembu, dia kata. Puh. Tok Guni Aziz pernah mencadangkan, wakil-wakil rakyat ni, satu syarat yang patut kita buat, orang tu tidak merokok. Ni Tok Guni Aziz pernah buat. Dia cakap lepas tu dia tanya, apa jemaah semua terasa tak saya sebut? Kalau terasa tinggalkan, dia kata. Fuh. Saya tak sampai tahap dia lah. Saya pujuk ya, tapi Tok Guru hantam terus. Kopiah atas kepala, mulut ada rokok macam lembu dia. Memang tak boleh. Benda tu mudarat. Yang ketiga, yang keempat, makanan yang halal ialah makanan atau binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun air tawar, boleh makan. Lain kali kalau tuan-tuan nak tanya, contoh macam orang tanya ketam apa? Ketam batu. Ikat orang jual sekilo kan. Itu ada perbahasan dia.
Ada perbahasan dia. Dia tak boleh makan binatang yang hidup dua alam. Darat. Kalau dia hidup darat, hidup laut, tak boleh. Muslimin, muslimat dan mata sekalian, jika diperhatikan dengan penuh teliti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, secara langsung menyuruh orang Islam memilih makanan yang halal dan yang baik. Malahan perintah ini bukan sahaja ditujukan kepada orang awam, malahan suruhan itu terlebih dahulu memerintah para nabi dan rasul supaya beriltizam dengan sumber yang halal. Jadi tuan-tuan, perintah Allah memerintahkan para nabi, para rasul beriltizam dengan sumber yang halal. Maka kita sebagai umat nabi, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajar kita juga beriltizam, melihat Rasulullah sebagai qudwah, hanya mengambil yang haram, yang halal, meninggalkan yang haram. Ungkapan halal lagi baik, maksudnya ialah halal dari sudut sifat makanan itu, dan baik bermaksud makanan yang berzat. Ini dia, halalan thayyibah.